sampai membicarakan makna-makna yang tersimpul, pengajaran-pengajaran yang dapat kita ambil daripada bacaan-bacaan dalam salat, khasnya dalam bacaan tasyahud, makna yang diberi oleh setiap pemahaman. Ada beberapa lapis kepahaman yang patut kita ambil kira semasa kita baca tasyahud, tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Kita sampai ke halaman 16 sampai ke 23 kita selesai memberi salam. Selesai memberi salam pihak kanan dan kiri artinya arti salam itu dari saudara-saudara pun kerana sejahtera juga kejahatan itu dan kainak pun kita berkira dia bagi salam sebelah kanan sebelah kiri, kita menyatakan yang sebelah kanan dia selamat daripada kita. Dia tidak terkena kepada dia. Dia sama dia kawan-kawan kita, termasuk juga makhluk Allah yang beriman, yang bersalat sama kita. Sabit dalam hadis-hadis yang terakhir bahwa jin Islam menjadi makhluk kepada manusia yang memiliki iman. Lalu dibincang dalam ilmu tauhid dalam ilmu fiqh. Kalau kebetulan kita menjadi makhluk kepada iman yang bernama makhluk alif, masuk dalam fiqh di semayang, iman soal semayang. Terus di belakang dia niat malam tujuh ke acara soal kita semayang sama dia. Lepas semayang untuk disalamkan imam hilang. Itu perbahasan sah tak tidak semayang terima. Jawapan sah. Kenapa sah? Kerana risalah Nabi Muhammad, risalah anak Nabi Muhammad diutuskan kepada al-insu wal jin, diutuskan kepada jin juga. Dalam surah al-jin jelas mereka menyebut inna minnal muslimun wa minnal qasitun, kami kata jin Tuhan konten memang kami ada yang Islam yang berbini kepada Allah dan ada yang kafir. Yang sembahyang tadi itu kafirnya ke Islam dan jadi imam pula. Kalau tak mampu jadi imam, kalau orang itu datang dia tidak orang. Jika ini juga manusia jadi imam, dia tak mungkin jadi imam. Tak pernah duduk jadi imam. Itu bukan. Tak boleh. Kalau orang tak ada, supaya ada orang ini. Dan senang dibuka mereka tak berbeza datang arah belakang dia ini imam belakang imam pun orang arah belakang program besar sudah mudah panjang ini belakang dia tak pernah berpihak imam tunjuk saja tidak mudah datang ke orang dia syurga minimum kurang maupun kita singkatkan kita bermula dan berdua ada dua jenis itu. Tapi ini dibahas kepada kali ini kepada mereka kalau sah kalau harus menjadi imam semayang memang sah dalam perjalanan karena mereka juga mengkalah dalam angka dan arif. Wayahti bi khalqin jadid dan berbuat dengan ilmu. Wa ma zalika Allah bi'aziz, yang itu bukan ayat Allah Ta'ala wa Ta'ala. Waktu
Kembali ke sini kita kebenaran. Kalau Allah Ta'ala itulah dia memuliakan atau orang yang sembahyang, maka inilah segala sembahyang. Maka inilah segala sunat yang tersebut itu kesempurnaannya sembahyang. Sunat-sunat tersebut tadi ini ambil beberapa abang kita baca lama. Sunat abang, sunat hayat dalam sembahyang itu mengapa kita kena buat tidak cukupkan dengan hukum sahaja. Hukum 12 sahaja. Mengapa ada sunat abang, apa sunat hayat dan apa saja? Dengan kesemua itu adalah kesempurnaan sembahyang. Dan sembahyang ada yang amalan yang compulsory itu, ada yang kompetitif yang baik dibuat, dua sunat dua ringkas, sunat yang ringan dipanggil sunat hayat, dan sunat yang berat itu sunat wajib dan sunat abang. Dengan menunaikan kesemua tuntutan ini, itu adalah kesempurnaan sembahyang. Dan ada yang dituntut memeliharakan dia, itu ada yang dituntut oleh dia supaya dinamakan orang memeliharakan sembahyang dan dirikan haknya. Bila kita dapat memenuhi segala keperluan yang disebutkan di hukum kebahagiaannya, kebahagiaannya, dan tahu tidak makna lebih kurang dan sebagainya, maka itulah yang dipanggil orang yang memeliharakan akan sembahyang. Dia katakan alladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Banyak kali kita berbagai ada dalam surah itu. Orang yang memelihara sembahyang. Apa maksud dari sembahyang? Bukan pada waktunya punya sahaja, memelihara segala hak sembahyang, tuntutannya, tuntutan yang teratas, berkenaan dan ringan. Semua tuntutan dalam sembahyang kita dapat menyempurnakannya. Itulah kita orang yang memelihara dan sembahyang dan mendirikan hak sembahyang. Kita bukan kali ketahui oleh sunat hayat itu tiada dituntut, dijabarkan, dipaksakan, dimestikan untuk diketahui orang yang meninggalkan dia. Jika kita tahu sunat hayat, kita tidak buat sunat hayat, sengaja tinggal ataupun terlupa menjalankan, melaksanakan sunat hayat, dia tidak dimestikan, tidak dijabarkan. Jabar maknanya tuntutan yang sungguh-sungguh dipaksa, tak dipaksa, tak diminta, dia sudut sahwi. Dan sunat abang itu apabila ditinggalkan akan dia, sama ada dengan lupa atau dengan sengaja, sunat dipaksakan dia untuk sahwi, iaitu dia ada sebanyak 8 perkara yang tersebut dahulu itu. Maknanya sunat hayat ada 8 perkara yang kita bincang dulu. Kita tanya seorang-seorang 8 tu. Tahu 8. Kita selalunya kita ingat yang saya ingat hayat itu selain daripada selain kunut bagi ab'an saja. Lain itu hayat banyaklah. Tapi disimpulkan kepada 8. Menyenangkan saudara nak tengok balik. Tengok balik halaman 9, baris 9 tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9. Sunat hayat ada 8. Sunat ab'ad. Balik tengok sini balik. Tak apalah, kita dah lepas dah. Okey.
iaitu tasyahud awal atau kunut subuh atau witir, dan selawat atas Nabi pada keduanya seperti yang dahulu sebut kenyataannya. So kita tak nak rujuk balik kepada yang abad hayah itu. Bab malam ni saya kira begitu relevan dengan amalan kita. So, inilah masalah-masalah kecil yang tidak terdapat dalam huraian-huraian hadis, huraian-huraian fiqh, melainkan dalam kitab yang macam ni. Dia amat nak bincang malam ni. Sunat hayah tak apa kalau kita tinggal dia, kita tidak payah sunat sujud sahwi. Kita tinggal kita tinggal sunat ab'ad 8 perkara, kita kena sujud sahwi. Tapi perbincangan ialah tertinggal yang macam mana. Kalau kita tertinggal kunut, tinggal itu tinggal macam mana? Tinggal yang sengaja tak mau baca kunut terus sujud, ataupun dia terlupa kunut. Jika terlupa kunut itu ukuran dia pula. Dia lupa di mana? Dia lupa sedang nak rokok, sedang nak sujud. Nak sujud pula sampai had mana yang dia kena patah balik, dia boleh patah balik, sekadar mana yang tidak boleh patah balik. Nak boleh kita nak rokok, kita dalam sembahyang subuh, bila sami Allahu liman hamidah, tu tempat yang sepatut kita baca kunut atas hukum sunat ab'ad. Terlupa kita akan tunduk. Kalau makmum belakang pun aware, sedar, dia senanglah. Orang yang belakang imam tu dia antara kewajipan dia, co-pilot tu. Yang belakang imam tu co-pilot tu, dia kena tengok gerak-gerik imam. Jika dia ingat imam sudah mula nak tunduk dah, dia cepat-cepat kata subhanallah. Kalau co-pilot tidur, habislah potong tu. So kita nak bincang malam ni, di manakah tempat yang bila imam lupa kunut itu dia nak tunduk, condong kepada tunduk, sekadar manakah yang dia boleh bidah balik, panggung balik, berdiri balik, sekadar manakah yang dia tidak boleh panggung dah, tidak boleh bangun dah. Jika dia buat juga batal sembahyang. Ini kuat serius. Yang kedua, tahiyat awal. Tahiyat awal selepas dia sujud, pada sujud rakaat yang kedua, dia panggung rakaat yang kedua, memang tempat itu tempat dia kena duduk iftirash baca tahiyat awal. Tiba-tiba dia lupa untuk duduk iftirash sebagai baca tahiyat awal. Dia terus bangun itu tu, sekadar manakah dia boleh duduk balik, sekadar manakah yang tidak boleh duduk balik, dan manakah tempat yang jika dia duduk balik batal sembahyang. Serius, bukan benda kecil itu, benda yang kita selalu jadi. Itu perbahasan kita malam ni. Sebab saya minta tumpuan saudara saya sekalian, ulang balik iaitu ia mengerjakan seperti suatu perbuatan, maka sunat ia sujud sahwi apabila ia meninggalkan akan salah satu daripada yang 8, iaitu atau ia mengerjakan seperti suatu perbuatan yang membatalkan sembahyang dengan sengaja, tiada membatalkan akan dia dengan lupa, seperti memanjangkan rukun yang pendek, iaitu i'tidal, duduk 2 sujud, seperti berkata dengan sedikit dan makan yang sedikit, atau melebihkan rakaatnya dengan lupa, maka sunat sujud sahwi. Ini beberapa pendetailan yang kita melakukan kesilapan. Kesilapan ini kecil. Kesilap itu kerana terlupa, bukan dengan sengaja. Sebab
kaedah sujud sahwi itu sujud kerana lupa. Kalau tidak lupa tapi sengaja kita tinggalkan, maka apa makna sujud sahwi? Sujud sahwi itu kita kabarap yang kita terlupa. Bila tidak lupa, kita melanggar perkara yang tak membatalkan sembahyang, dia tak batal, maka tidak sunat sujud sahwi. Yang sujud sahwi ini disebut dah apabila ia meninggalkan salah satu daripada 8 perkara, atau ia mengerjakan seperti yang suatu perbuatan membatalkan sembahyang dengan sengaja. Bercakap-cakap, berkata-kata dengan sengaja, memang dia batal. Tapi dia orang latah, dengan sembahyang bercakap, cukah meragas, terkeluar dengan sabukul lisan begitu. Jika dia dengan sengaja batal, tak sengaja dia tidak batal. Okey. Tiada batal dengan lupa, seperti memanjangkan rukun yang pendek. So kena faham, dalam sembahyang ada rukun yang pendek dan rukun yang panjang. Macam Fatihah, dia rukun. Dia rukun itu dia panggil rukun yang panjang. Rukuk, rukun panjang. So boleh rukuk lama, jangan syarat dia bukan jadi imam. Macam Ali bin Abi Talib pernah rukuk sampai burung dapat hinggap atas belakang dia, disangka tumbuh. Tak apa, rukun panjang. Tapi i'tidal, dia rukun pendek. So dia sembahyang rukun yang pendek, i'tidal dia panjangkan. Panjang betul, tahu panjang di mana, ukur di mana, ukur dengan dia lebih panjang i'tidal daripada rukuk. Ataupun duduk atau dua sujud, dia rukun. Dia panjangkan rukun yang pendek, duduk antara dua sujud lebih lama daripada sujud. Itu satu kesilapan, satu kesalahan. Jika dia buat itu dengan lupa atau dengan jahil ke, maka dia sunat sujud sahwi. Maksudnya dia telah lalai, lupa dalam sembahyang. Berkata dengan sedikit dan makan yang sedikit. Ada lekat lagi seketul daging sebelum sembahyang tu. Tolak-tolak dengan lidah, keluar seketul. Nak buang sayang. Yang sedikit, sebab kaedah yang kita tahu bahawa kalau kita puasa, kita makan membatalkan puasa, maka makan dalam sembahyang yang membatalkan puasa, batal sembahyang. Dalam puasa tidak boleh minum. Sedikit boleh, apa dia sedikit boleh, macam kita berkumur air bulan puasa, masih sunat lagi kita masuk air dalam hidung, tapi jangan terlampau banyaklah, masih boleh masuk air dalam mulut. Ketinggallah sedikit sebanyak dalam mulut. Telan, itu dimaafkan macam kita menelan air liur. Lepas tu dia kata kalau makan yang sedikit dia tidak batal sembahyang, tapi perbuatan itu jika makan banyak dia batal, maka buat sikit pun dia sudah lalai dalam sembahyang dia, maka sunat sujud sahwi. Atau melebihkan rakaatnya. Memanglah sembahyang subuh yang 2 rakaat, dia lebih rakaat 3, tak batal. Tapi jika dia buat dengan sengaja, dia batal. Lupalah, terlebih. Yang lebih ini pun kita akan bincang. Yang lebih ini pun, yang rakaat lebih tadi itu, manakah kadar yang dia boleh kembali semula kepada duduk baca tahiyat dengan tidak batal sembahyang, manakah yang dia kembali yang batal sembahyang. Itu penting kita tahu nanti. Tapi lebih rakaat dengan lupa tu lah, dengan lupa, maka sunat sujud sahwi. Lupa, malah kalau syak 2/3 ni, 2/3 syak pun sudah sunat sujud sahwi. Ini dia pasti dah, dia lupa, melebihkan rakaatnya dengan lupa, maka sunat sujud sahwi.
atau memindahkan rukun qauli yang tiada membatalkan dia, seperti baca Fatihah, dia pindahkan baca Fatihah, dia bantai baca dalam rukun. Apa kono ni? Fatihah rukun, tapi macam mana dia boleh pindahkan dalam rukun untuk dia baca Fatihah rupanya. Atau Fatihah juga rukun, dia pindahkan bacaan itu dalam sujud atau dalam sujud. Atau membaca tahiyat pada qiyamnya, tempat yang membaca Fatihah dia baca tahiyat, tempat orang baca tahiyat dia baca Fatihah, itu sebagai contoh. Maka sunat ia sujud sahwi. Dia berlaku ni khasnya imam. So imam kadang-kadang tu macam imam Jumaat ke imam raya ke, dia pengalaman saya ada, saya pernah kerja semua tu. Kadang kita nak baca ayat tu, kadang tu bimbang, takut tak kena nanti tu, kita remind balik sampai dalam semayang sunat kita baca tu. Ya, kalau terlampau nak jaga, tak mau lupa tu, ataupun tidak lalai, tak tahu dalam tahiyat tu dia ingat macam dalam qiyam, Allahu akbar, jangan angkat, alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim, Allah gapo ni. Tu dia pindah tu, bonti yang tu baca balik tahiyat lah. Tadi aku dalam masa baca Allahu akbar, baca iftitah, sebagai baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, dia terbaca tasyahud sampai kepada Allah, ke mana aku balik semula baca Fatihah. Pada ketika itu yang dia telajak tadi itu, kesemuanya sunat ia sujud sahwi. Faham ya? Kalau kita panjangkan rukun yang pendek, rukun pendek apa dia, ulang balik rukun pendek, macam kita i'tidal rukun pendek, duduk antara dua sujud rukun pendek. Tapi kalau sujud dia rukun panjang, seperti ada orang yang sujud lama. Semayang seorang lah, ini sujud lama, tapi jamaah orang tak buat demikian. Okey, kalau berubah tempat itu, tempat yang pendek kita panjangkan, tempat baca Fatihah kita baca tahiyat, tempat tahiyat baca Fatihah dan sebagainya, tidak mengapa itu lupa, maka sunat sujud sahwi. Dan jikalau telah membatalkan dia sembahyangnya dengan sengajanya sekalipun, dia kalau benda-benda yang disengajakan dia tidak batal, tadi memanjangkan rukun yang pendek tidak batal, tak apa, tak batal. Tapi kerana dia bukan tempat dia, maka tidak bolehlah dibuat demikian. Dibuat juga satu kelupaan, maka sunat sujud sahwi. Meninggalkan dia kerana dia tahapus dalam sembahyang, sebab tu dengan sengajanya sekalipun, sebab ia meninggalkan tahapus. Makna dia yang disunatkan sujud sahwi tadi itu kerana tahapus ni orang yang menjaga sembahyang. Hafizah makna jaga, tahapus yang kena jaga sembahyang. Bila jaga sembahyang dia kena tahu tempat ini baca apa, jangan silap baca. Yang ni rukun pendek jangan panjangkan, ni rukun panjang jangan dipendekkan. Dia tahu tu tahapus. Jika dia buat sebaliknya atau melanggar dengannya, kerana itulah maka dia dikira lupa. Bila lupa dia kena sujud sahwi. Atau kerana syak pada meninggalkan sunat ab'ad, dia semayang sampai rakaat yang keempat, teringat, tadi rakaat yang kedua tadi aku baca, buat tak sunat ab'ad yang 8 perkara, ataupun tadi aku semayang tadi lepas sampai nak tunduk, sampai nak bertahiyat, tadi aku baca kunut ke tidak. Tu dia syak pada meninggalkan sunat ab'ad. So ab'ad tahiyat awal, kunut dan sebagainya, tu
seperti kunut atau syafaat awal. Seperti syak, adakah ia baca kunut atau tiada, maka sunat ia sujud sahwi walaupun dia baca, walaupun dia buat tahiyat awal, walaupun dia buat sungguh kunut, tapi dia syak. Syak itu dia tidak terhapus, dia tidak alert, dia tidak benar-benar confirm yang dia buat. Ni training ini sebenarnya untuk mengelakkan kita daripada lalai dan alpa. Mana kita kena buat sembahyang itu dengan confirm dan jangan ya ke syak itu yang nak confirm, maka dia artinya dia melakukan sesuatu yang tidak terhapus, yang tidak dia careless, dia tidak alert, maka jika dia lupa dia sunat sujud sahwi. Demikian lagi jikalau syak ia, adakah ia sembahyang 3 rakaat atau 4 rakaat. Ini paling banyak berlaku lah ni. Kita memang berlaku kalang-kalang kabut sembahyang zuhur sampai yang ujung tu, ni 3 ke 4. Bila 3 ke 4 jawabnya 3. Bila syak saja 3 atau 4 jawabnya 3, maka buat lagi 1. Ada kemungkinan memang 4 dah jadi 5. Ada kemungkinan 3 sungguh baru jadi 4. Tapi syak itu menyebabkan dia telah tidak terhapus, dia tidak alert, maka dia sunat juga sujud sahwi. Ni problem ni saya banyak kali saya jumpa di Mekah dengan di Madinah. Dia tempat-tempat yang senang kita refer. Satu sembahyang tu saya tidak jauh di belakang. Dia kata Sultan Pahang sama kita. Saya di belakang, tak jauh daripada imam. Tiba-tiba saya di akhir tu dia sujud sahwi. Sebagai salam dia, kita faham dah. Dia sujud, Allahu Akbar, sujud sahwi. So sebab imam lupa, wajib ikut imam, sujud sama. Jadi banyaklah orang saya, kawan-kawan kita tak sujud. Sultan Pahang dia sujud. Maknanya tidak nampak sebarang kesilapan dia buat, tapi dia sujud sahwi. Kenapa? Ada yang dia syak. Misalnya dia syak dekat yang terakhir tu, ni 3 ke 4, 3 ke 4, 4 lah. Dia pun terus duduk dan orang tidak tegur. Maknanya syak aku tadi itu ada, tapi kebetulan aku ambil tindakan yang betul. Orang tidak subhanallah, tapi dia kena sujud sahwi. Ni yang kacau ni, kalau sembahyang seorang tak ada masalah, lantak lah. Ni itu makmum belakang juta. Inilah ada dia syak, mungkin syak rakaat ke syak dalam bacaan apa, tu yang kita ambil balik. Maka jangan heran bila kita jadi makmum dalam sembahyang yang kita lihat tidak ada sebarang kesilapan pada imam, tiba-tiba akhirnya dia sujud sahwi sebelum bagi salam. Ketahuilah jawapannya bahawa dia ada yang dia syak dalam sembahyang itu, sesuatu yang dia tidak confirm. Berlakulah begini. Atau bukan saja kita tak sedar kata dia buat syak dalam sembahyang. Kadang tu beberapa kali sampai kepada peringkat sembahyang, satu sekali sembahyang tu sembahyang satu kali itu sembahyang asar, memang dia tidak baca tahiyat awal. Tahu di mana? Boleh terdengar dalam mikrofon tu, subhanallah. Maknanya dia dah bangun, tapi had bangun macam mana? Kita akan jumpa sekali. Dan jika hilang syaknya itu dahulu daripada salamnya, adalah ia rakaat yang keempatnya sekalipun. Okey, maknanya dia syak. Kata nak jawab syak dengan tidak tu sebelum akhir, sebelum sampai nak baca tahiyat tu, dia yakin bahawa dia buat betul, pun sunat sujud sahwi. Senang tuan-tuan perempuan faham. Dalam semayang ini dia nakkan kepada keyakinan
yang mutlak. Baca pun yakin, rukun rokok ke, i'tidal ke, sujud ke, tahiyat awal, akhir ke, semua kena yakin. Timbul syak saja, maka kita sudah lalai. Maka tanda kita lalai, kita dihukumkan kena, bukan dera lah, bukan denda, tapi macam dera, macam denda lah, kena sujud sahwi. Sujud sahwi, sujud kerana lupa, kerana taradudnya, pada lebihnya. Taradud mana, kerana dia taradud ini, kerana dia syak, dia berulang saya jemput masuk ke dalam, kena kita masuk dalam, buka ruang kita nak minta bagi dia angin keluar. Masuk bagi ruang sikit. Kerana kita semua menuju kepada makna yang sama. Kita faham sekarang ni, kalau dia ada sedikit taradud, ada sedikit dia taradud ini, dia ya kah tidak, dia begitu, not certain sahaja, walaupun di ujung dah nak habis semayang dah, dia taradud juga di ujung tu. Maknanya dalam semua buat betul, tapi dalam baca tahiyat akhir tu duk timbul syak. Tadi baca kunut kah tidak, sampai ujung semayang nak bagi salam, yakin baca. Kalau tanya ketika itu ada guguh bunyi kah, aku ingat, pun kena sujud sahwi. Kenapa? Kerana kamu sudah ada taradud, ada sesuatu yang uncertainty dalam semayang, maka sunat tu sahwi. Dan demikian lagi sunat sujud sahwi jikalau ia tinggalkan tasyahud awal. Itu tak apalah, kita faham tu. Tu, ini akan jumpa dah. Maka berdiri ia lagi betul, sekira-kira sampai ia kepada hak rukuknya. Ini tempat yang sebut tadi, yang saya nak terang tadi tu. Dia kata, bila seorang yang sembahyang, sama ada jadi dia imam ataupun dia sembahyang seorang diri, dia tertinggal tasyahud awal, tahiyat awal dia tinggal tu tadi lah, bagi maksud sembahyang yang 3 rakaat atau 4 rakaat, lepas 2 dia kena duduk iftirash baca tahiyat, tapi dia terus bangun kat mana? Maka berdiri ia lagi betul, dia berdiri betul sekira-kira sampai ia kepada had rukuknya. So hak rukuk ni maknanya separuh daripada perjalanan naik ke atas. Ni kira satu, rukuk tu kira separuh dah. Rukuk kira separuh. Separuh maknanya kalau kita bangun tadi daripada tahiyat awal, bangun daripada sujud yang sepatut baca tahiyat awal, lupa baca tahiyat awal, kita terus berdiri. Berdiri had mana? Kalau berdiri separuh daripada yang sepatut kita berdiri sampai hak rukuk saja, sebelum daripada itu atau lebih rukuk dan lebih sebelum lagi betul berdiri, yang memudai pada qiyam atau ia tinggalkan dia kunut, maka kembali ia sebelum sempurna sujudnya, seperti sebelum ia menghantarkan dahinya kepada tempat sujud, maka sujud sahwi pada segala surah yang tersebut itu. Makna dia, kalau dia terlupa untuk membaca kunut dan dia terlupa membaca tahiyat dan dia telah bangun, kalau bangunnya itu sampai kepada sebelum separuh, dia boleh duduk balik, dia sunat sujud sahwi. Tapi kalau bangunnya itu sampai kepada berdiri betul, tegak dah, atau lebih daripada separuh dia berdiri daripada rukuk dia, hampir sangat dah kepada berdiri betul dah, dia tidak boleh kembali dah ke bawah.
tidak boleh duduk, teruskanlah dia dengan meninggalkan membaca tahiyat awal atas nama lupa. Tapi kalau sudah berdiri tegak dah, baru teringat, duduk balik, itu yang kita jumpa kejap lagi. Jika lupanya atau jahilnya, dia lupa pun kena, dia jahil pun dia kena sujud sahwi. Dan jika kembali ia kepada qunut, jika kembali ia kepada qunut atau kepada tasyahud awal, padahal sudah hampir kepada qiyamnya, sudah 80% dah kepada berdiri tegak tu, 90% dah dekat nak tinggi dah, atau hampir kepada sujud tadi, lupa qunut, tunduk tu lebih separuh dah, hampir sangat kepada sujud, batallah sembahyangnya jika sengaja ia meninggalkan keduanya. Makna dia yang senang kita faham, sebelum berdiri betul boleh kembali kepada baca tahiyat awal dengan syarat belum lagi separuh daripada berdirinya. Itu masa dia duduk. Kalau masa dia berdiri nak baca qunut, dia tunduk ke bawah, jangan sampai lebih daripada separuh sujud dia. Lebih daripada itu, dia tidak boleh dah kembali. Dia kira lupa, boleh tinggal terus sebab dia hanya sunat ab'ad sahaja. Kalau tegak dah teringat, terus duduk, ataupun duduk tetap dah, lepas tu bangun pula, tu dikatakan bahawa pada sujud, maka pada qunut batallah sembahyangnya jika sengaja ia meninggalkan keduanya. Tetapi tiada sunat sujud sahwi jika belum lagi bangunnya berdirinya, jika yang meninggalkan tasyahud awal sampai kepada hak rukuk, atau turunnya pada hak yang meninggalkan qunut kerana sedikit perbuatannya, maka segala surah tersebut itu. Maksud dia, kalau sedikit sangat yang dia lupa tadi, daripada dia duduk sujud, dia bangun daripada sujud itu, sepatut dia duduk membaca tahiyat, tapi terlupa sekejap, dia hampir nak bangun, tapi pergerakan dia belum lagi naik, cuma sekadar tapi kepala kata subhanallah. Itu tidak sunat sujud sahwi, kerana itu terlampau sedikit lupanya. Lupa itu lupa pada pergerakan, tapi lupa kepada lain masalah. So, dia tidak sunat sujud sahwi jika belum lagi bangunnya berdiri. Jika yang meninggalkan tasyahud awal sampai kepada rukuk atau turunnya pada yang meninggalkan qunut kerana sedikit perbuatannya, maka segala tersebut itu, jika imam atau orang sembahyang sendirinya, kalau dia imam maka, atau dia sembahyang sendiri, sembahyang seorang pada surah, pada gambaran-gambaran tadi, itulah dia keadaannya. Yang senang lagi sekali saya fahamkan bahawa lupa dalam dua surah ini. Apa dia? Satu surah dia lupa baca qunut, dua surah gambar yang kedua dia lupa duduk tahiyat awal. Kedua-dua ini bergantunglah kepada, kalau sedikit sangat yang dia lupa, ikut kitab ini dia tidak payah sujud sahwi. Pasal tadi nak menjaga supaya makmum nanti jangan bercelaru di belakang, sebab dia tak nampak pun silapnya di mana. Jika pergerakan sampai orang nampak dia bangun, atau dia lupa, itulah kena sunat sujud sahwi. Kalau sedikit sangat, maka tidak payah sujud sahwi, kerana takut makmum nanti bercelaru. Kalau silapannya, kelupaannya ketara, barulah kena sujud sahwi. Maka jikalau yang sembahyang itu makmum, maka tiada tafsil lagi, hanya wajib ia kembali mengikut imamnya. Ini senang. Ini jenis makmum yang lawan tokel. Berlaku tambah dalam kes sujud tilawah yang cukup senang kita nampak. Dalam kes sujud tilawah, apa dia? Orang yang faham tak apalah, yang tidak faham sujud tilawah, sujud apa nama ni, sejadah. Imam sujud tapi dia rokok.
Bolehkah tidak lepas rokok dah tu baru sedap? Weh, orang semua tong tu. Dia tak boleh dah. Tak boleh dah. Dia hanya boleh balik semula kepada berdiri tegak dan tunggulah imam balik sama dengan dia. Sama juga dengan kalau dia silap. Pada rakaat yang kedua, imam membaca tahiyat awal. Tapi dia belakang tu lupa, dia imam baca tahiyat awal, orang sebut tahiyat awal, dia seorang-seorang jadi hero, bangun je. Lepas bangun baru sedap, orang duduk semua dah. Apa nak buat? Tidak khilaf pada kita sebab dia makmum, dia mesti tunduk balik, duduk balik semua orang. Makmum boleh. Itu dikatakan bahawa maka tiada tafsil lagi, hanya wajib ia kembali mengikut imamnya. Tu, jikalau yang semua itu makmum, kita makmum, tidak ada tafsir, tidak ada detail lagi, hanya wajib ia kembali mengikut imamnya pada barang yang tempat imamnya. Kalau imam sedang berada pada tahiyat awal, dia telah terbangun dah, tak apa, dia kena balik semula. Ataupun dalam hal baca kunut, Sami Allah liman hamidah, imam baca kunut, tapi makmum lalai, Allahu akbar, dia tunduk. Walaupun sampai sujud dah pun, baru sedar imam nak baca kunut, maka dia makmum boleh balik semula berdiri ikut imam, wajib. Tak ada tafsir, tidak ada excuse dah pada barang tempat imam. Melainkan jika perbuatan imamnya tersalah. Ini ada sikit masalah. Sekarang tadi masalah makmum terlajak, terlupa melakukan perbuatan yang imam tidak buat, sedangkan imam betul, maka dia kena reverse balik ikut imam. Tak kisah berapa degree ke dia berdiri, itu balik, dalam masalah. Adapun dalam hal imam pula silap, adakah makmum belakang nak ikut imam yang confirm silap? Memanglah imam akan tersilap. Sekadar manakah makmum boleh ikut yang tadi tu? Kalau sekadar baru naik, orang ingatkan dia tunduk balik, tak apa, ikut dia. Kalau dia tegak dah, memang dia tegur, kemudian lambat tegur, dia tegak dah, dia tak akan tunduk balik. Maka pada ketika itu makmum ni nak ikut dia kah ataupun nak buat apa yang sepatutnya dia tahu imam buat silap ni? Melainkan jika perbuatan imam itu tersalah, ia mengerjakan sesuatu yang membatalkan sembahyang, seperti ia qiyam sudah betul tempat perdiriannya. Tadi tu, kalau imam tidak membaca tahiyat awal, dia berdiri sampai betul dah dirinya itu, maka kembali pula ia kepada duduk. Imam tadi yang lupa tahiyat awal, berdiri betul dah, berada dalam rakaat yang ketiga dah. Tiba-tiba imam tu teringat lupa tahiyat, maka dia duduk aja tahiyat. So makmum tadi tu, dia nak ikut imam kah tidak? Hal seperti ini sembahyang imam tadi telah terbatal, maka dia buat salah. Bila salah pada ketika itu, makmum tidak boleh mengikut imam. Dia kena muparakah, dia semayang seorang diri, cuma dapat pahala berjamaah sampai dekat imam yang silap tadi, baca balik. Melainkan jika perbuatan imam itu tersalah, ia mengerjakan sesuatu yang membatalkan sembahyang. Contoh dia, seperti ia qiyam, ia berdiri sesudah betul tempat pendiriannya, maka kembali pula ia pada duduk macam tasyahud atau sujud ia
sudah sempurna, menghantar anggotanya yang 7 kembali pula kepada kunut. Tadi kalau yang dia lupa kunut tadi ni, kalau itu dia lupa kunut, dia terus sujud yang telah confirm sujud dah. Dari dia dah sampai ke tempat sujud, 2 tangan tempat sujud, 2 lutut tempat sujud, 2 hujung kaki tempat sujud. Tiba-tiba dia teringat lupa kunut, dia balik semula kepada kunut. Tu. Maka tiada harus makmum mengikut kembali berserta dengan imamnya. Tetapi hendaklah menanti berdiri imamnya jika sudah ia berdiri serta imamnya pada surah meninggalkan tasyahud awal, atau belum lagi berdiri ia, maka kembali imamnya duduk tasyahud padahal ia sudah berdiri betul, wajib makmum itu berdiri, jangan ia duduk bersama dengan imamnya. So tadi saya ulang balik, maka sahlah imam tadi membuat kesilapan. Bila buat kesilapan, kalau kesilapan dengan sengaja, batal semayangnya. Jika dia kesilapan tu dengan dia lupa, makmum tidak boleh ikut dia, sebab sah dah dia buat silap. Kalau imam bangun semula nak baca kunut, dia seorang bangunlah, saya belakang tak boleh ikut dah. Kalau tadi tayat awal, kita sedang tayat awal, dia tayat awal tapi dia bangun, mungkin lupa kunut pada rakaat yang kedua, dia seorang saja bangun, makmum tidak boleh bangun kerana tidak boleh ikut orang yang telah confirm dia salah. Itu maksudnya. Demikian lagi jika sujud imam padahal sebelum lagi tunduk sujud. Imam tunduk, makmum belum sujud. Imam sujud, makmum belum sujud. Kemudian kembali imam kunut, maka tiada harus makmum itu kunut. Bila lupa baca kunut, dia rukuk. Bila dia rukuk, makmum pun rukuk. Lepas makmum rukuk, imam pula tanggung nak baca kunut. Itu hukum dia, makmum tidak boleh ikut imam, kerana yang telah rukuk dah itu, teruskan, tinggalkan kunut. Dia sunat ab'ad saja, jangan panggung balik. Jika dia panggung balik juga pada ketika itu, jangan ikut dia, sebab dia ketika itu telah melakukan satu yang dipanggil silap. Maka tiada harus makmum itu kunut serta imamnya, tapi wajib ia turun sujud. Maknanya semayang pada pagi itu, imam yang telah lupa kunut, enggakkan lupalah. Jika dia baca juga, dia baca seorang aja. Tapi yang ni akan bercelaru habis semayang. Yang malam ni duk dengar ni pun ni. Dia akan celaru ni. Maknanya kalau tipis ke semayang subuh di masjid, tiba-tiba tu imam lupa rukuk, lupa baca kunut sebelum rukuk, lupa baca kunut sebelum sujud. Lepas rukuk lah, lepas rukuk baca kunut, lepas rukuk yang tidal baca kunut, imam lupa baca kunut, imam sujud, kita pun sujud, tiba-tiba imam panggung balik baca kunut. Saya rasa separuh akan ikut imam, separuh lagi tak tahu apa, kesemua ikut imam lah. Tapi kalau kita tahu hukum dia, maka tak. Jika imam telah sampai ke peringkat dia kena sujud, 7 anggota kena sujud dah, maka luputlah baca kunut. Luput dah. Dia pun tak payah baca, kita tak payah baca. Jika dia panggung buat juga, dia buat seorang aja. Kita tak boleh. Sebab bukan tempat membaca kunut ketika itu, kerana sudah lepas waktu. Sama tayat awal. Tayat awal, saya ulang banyak kali ni. Yang kedua, tayat awal. Kita duduk tayat awal. Tiba-tiba dia bangun meninggalkan tayat awal tadi, kerana tinggal satu rukun. Tak tahu, tinggal satu sunat.
dah sah dah tempat-tempat rukuk, tempat kita duduk ada sujud, tidak boleh ikut dia yang ternyata salah. Itulah. Maka adalah dua surah ini tiada harus makmum mengikut imamnya. Tak boleh. Kita kena, bukan mufarakah, kita tunggu. Tadi yang surah yang tunggu tu nampak. Bila dia lupa membaca kunut, sujud dah, dia panggung membaca kunut, makmum tak boleh ikut, dia sujud, tunggu imam sampai sujud dengan dia, tapi dia tunggu pada rukun yang panjang, jangan tunggu pada rukun yang pendek, iaitu duduk atau sujud. So, yang pertama dia buat, dia boleh panggung, sambung yang kedua, dia baca tahiyat, dia tunggu dalam tahiyat. Dan kalau dia dalam keadaan tergesa-gesa, dia boleh mufarakah pada ketika itu. Tapi baik tunggu, itu yang dimaksudkan. Maka ada dua surah itu tiada harus makmum mengikut imamnya, kerana imamnya itu tiada sunyi daripada kembalinya itu. Jika tersalah sebab lupanya, tiada batal sembahyangnya. Okay, jika salah tadi, yang dia buat salah tadi kerana dia terlupa, tiada batal sembahyangnya. Kalau dia buat salah tadi dengan sengaja, maka batal sembahyangnya. Apa dia yang sengaja? Makmum telah menegur dia. Sepatutnya dia kena dengar teguran makmum, tapi dia berdegil pada ketika itu, dia buat juga, maknanya dia sengaja. Bila sengaja dia buat, maka batal. Itu yang saya kata, yang orang belakang itu dia co-pilot, sepatutnya dia memerhati gerak, dia pantau gerak-geri imam, kerana dia berkewajipan untuk menegur. Kalau orang depan tak tegur, orang belakang dah tegur, imam akan sanksi. Kalau orang depan tak, orang belakang dia tidak tegur, tiba orang yang saf yang ke-10 punya tegur, dia mana yang betul ni? Sanksi dia. Kenapa orang belakang yang tahu sangat pergerakan dia tidak tegur, kenapa orang jauh tegur? Belailah kalau kita lupa baca ayat, baca ayat tu orang belakang boleh tegur, tapi yang gerak-geri semayang ni, dia berpegang kepada yang belakang. Lagipun begitu dalam, tengok dalam semayang Masjid Haram tu, semayang tarawih, yang belakang imam 10 orang tu, dia imam dia saja 7 orang, semua belakang dia. Hafiz semua belakang dia. Ketua imam di belakang dia, dialah saf yang pertama belakang. So, orang itu di samping dia hafiz, dia imam pula, dia orang-orang yang paling kuat beribadat. Orang itulah yang mengambil peranan untuk menegur kalau berlaku imam itu silap. Berlaku silap lah. Okey. Dan jikalau tiada batal sembahyangnya sekalipun atau sengajanya, maka batallah itu, tiada harus kita ikut akan dia. Ya, imam buat tadi itu, kalau memang perbuatan dia itu memang dia salah, confirm salah, atau perbuatan dia pun membatalkan sembahyang, mengapa kita nak ikut dia? Sini saya kata hikmah kita luas, kita cuba nak mengulas balik. Pendetilan seperti ini ni, dia memberi makna yang besar dalam konteks penghidupan kita sebagai Muslim. Imam untuk diikuti, kita ambil dia sebagai imam kita untuk kita ikut daripada awal sampai akhir, dengan syarat dia tidak melakukan sesuatu yang tidak disuruh dalam sembahyang berlaku. Jika dia buat sesuatu yang tidak disuruh dalam sembahyang, ataupun dia keluar daripada cara-cara sembahyang yang biasa, ataupun terlebih rukun, terlebih apa sebab saja, orang belakang wajib tegur. Bila tegur sahaja dia wajib ikut. Jika dia tidak ikut, kita tidak boleh ikut dia, kena mufarakah. Itu yang kita buat daripada dulu sampai sekarang, sampai bila-bila.
dia mengajar umat Islam ini dengan cara praktikal. Sebab ini setiap hari kita berjumpa. Maknanya kalau kita berada dalam satu masyarakat yang terpaksa kita buat suatu organisasi ketua, ikut ketua, dia imam lah. Organisasi kehidupan, tak kira dalam semua keadaan lah, di mana pun ada ketua. Ketua mana imam lah. Imam sembahyang, imam dalam penghidupan. Imam penghidupan ialah ketua kita dalam organisasi. Kalau dia buat silap dalam memimpin kita, kita wajib tegur. Dia wajib taat kepada yang dia tegur. Kalau dia tegur kepadanya, tak semesti teguran itu orang yang berada dalam organisasi. Orang luar boleh tegur. Contoh dia, tuan-tuan semayang, saya semayang, lupa ayat, yang belakang ke semua pun lupa. Tapi ada orang seorang yang tak semayang, yang semayang dah ke, yang baru sampai ke, dia yang luar semayang tegur. Boleh pakai tak orang luar tegur dan semayang? Jawapan dia boleh. Maknanya orang dalam parti, tak sampai tu. Orang dalam parti dia tegur pun dia wajib tak. Yang keluar parti pun dia wajib. Saya ambil pada semayang tadi. Kalau orang di luar semayang, macam orang yang semayang dah, kita semayang dah, lepas semayang dah, duduk tepi sebagainya, datang semayang seorang pula, dia semayang, dia baca ayat, dia lupa ayat. Dia baca seorang kah, ataupun dia 4-5 orang kah, orang yang tu lupa. Tapi kita yang orang hafiz seorang tepi tu, tolong sambung ayat yang dia lupa. Dia wajib taat. Kalau itu kita berpegang, maknanya al-haq, yang benar mesti ditunjuk. Kalau dalam sembahyang boleh tegur imam, takkan luar sembahyang tak boleh. Kalau sembahyang pun boleh tegur, di luar sembahyang aula lebih tegur. Bila ditegur sahaja, maka dia wajib taat. Bila wajib taat, maknanya dia kena ikut apa yang dinasihatkan yang betul. Jika dia tidak mau ikut teguran yang baik, maka wajib orang belakang mufarakah. Hampa tak faham, aku tahu. Faham, aku tak faham. Dah, kaedah Islam ni banyak. Dah tengok tu dia, sebab tu Allah Ta'ala bagi hidayah macam Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Dia dilantik menjadi imam semayang oleh Nabi. Masa Nabi ada lagi pun, Nabi telah suruh Abu Bakar menjadi imam semayang subuh. Mesej cukup clear. Lepas Abu Bakar jadi imam semayang, Nabi keluar pada pagi itu. Nabi keluar, dia lah rumah dia, imam masjid kan sebelah kan. Bila keluar tu Nabi Abu Bakar nampak kan? Kita bayangkan yang mihrab Nabi itu, yang sebelah kiri itu rumah Nabi kan. Nabi keluar, Nabi ke depan, Nabi keluar, Abu Bakar nampak Nabi keluar saja subuh tu, dia step down. Abu Bakar isyarat dengan dia, kata sambung. Abu Bakar naik balik semayang, jadi imam. Abu Bakar menjadi imam, Nabi ada menjadi makmum. Habis semayang, setelah masuk balik, pagi itu dia wafat. Bila wafat, perbincangan nak mencari ganti kepimpinan. Sebab Nabi pemimpin rohani dan jasmani. Rohani tak apalah, wahyu dia terima. Jasmani menjadi ketua negara Islam. Siapa dia? Bahas panjang lah. Itu dia orang dalam keadaan subuh Nabi wafat. Bila kesemua kemuncak itu, bangun seorang sahabat, Point Checkmate. Dia kata, lupakah kita pada pagi tadi Nabi telah reda dengan Abu Bakar menjadi imam dalam sembahyangnya, menyembah Allah Ta'ala secara khusus.
Apakah kita tidak boleh reda menjadi Abu Bakar imam kita dalam hal penghidupan? Apa sangat ada penghidupan ini? Dalam sembahyang pun Nabi boleh ikut Abu Bakar. Takkan dalam dunia tak ikut Abu Bakar? So point itu checkmate. Siapa pun tak boleh lawan, kerana ternyata Nabi telah mengisyaratkan Abu Bakar menjadi khalifah. Okey, nanti Abu Bakar cantik menjadi imam dalam sembahyangnya, menyembah Allah Ta'ala secara khusus. Apakah kita tidak boleh reda menjadi Abu Bakar imam kita dalam hal penghidupan? Apa sangat ada penghidupan ini? Dalam sembahyang pun Nabi boleh ikut Abu Bakar. Takkan dalam dunia tak ikut Abu Bakar? So point itu checkmate. Siapa pun tak boleh lawan, kerana ternyata Nabi telah mengisyaratkan Abu Bakar menjadi khalifah. Okey, nanti Abu Bakar cantik, dia tak ada plan, tak ada dalam kepala, tak ada jawatan kuasa untuk menulis ucapan presiden. Lantik pun cara spontan. Lantik spontan, bocak spontan. Kita tengok dia punya ucapan yang sama, dia punya garis line dia sama dengan yang kita baca semayang. Dia kata, dia tahu isinya, inni wulitu alaikum walastu bi khairikum. Aku dipilih menjadi wali, pemimpin, ketua negara, tapi aku bukan orang terbaik di kalangan kamu. Sifat merendah diri, tak mengatakan akulah yang paling layak. Walastu bi khairikum, aku bukan yang terbaik. Karena itu, in ra'aitumuni ala haqqin fa'ainuni, kalau kamu nampak aku melakukan perbuatan yang tidak betul, kalau aku buat yang betul, kamu ikut aku. Kalau aku buat yang batil, kamu wajib tentang aku. Kamu taat kepada aku selagi aku taat kepada Allah. Kalau aku derhaka kepada Allah, gugur taat daripada kamu, lawan aku. Tengok dia punya vision. Sebab dia ambil daripada semayang. Hatta Nabi pernah ditegur dalam sembahyangnya, tapi lepas sembahyang lah. Nabi pernah ditegur dalam sembahyangnya, tapi lepas sembahyang, bagi maksud satu masa sebagai pengajaran, bukan sebagai sengaja dilupakan. Allah Ta'ala tutup begitu. Dia sembahyang maghrib lebih rakaat daripada 3 yang biasa dibuat. Petang itu Nabi buat 4 rakaat. Sahabat belakang tak boleh tegur, bukan tak tahu kata 4. Mungkin ada berubah kot. Semayang yang 3 selamanya dah tambah lagi 1 kot. Mungkin tambah tengah hari tadi aku tak ada. Semua tak sebut. Tak berani kata, saya pun nak tegur Nabi. Okey. Lepas Nabi bagi salam, ada seorang sahabat di belakangnya bertanya, bilakah ya Rasulullah semayang maghrib ini dipindah dari 3 rakaat kepada 4 rakaat? So I miss the point. Tak tahu bila. Dia kata tak ada perubahan. Tak ada perubahan. Tadi solat semayang maghrib 4 rakaat. Dia compare orang lain. Nabi menghadap semula ke Kaabah, masuk semula Allahu Akbar, dia sujud sahwi 2 rakaat, bagi salam. Orang ikut dia bagi salam. Sudah datang hadis Nabi, ana basyarun mislukum, aku hanya manusia biasa, yuha ilai, diwahyukan kepada aku. Lain kali kalau kamu terlupa dan lebih semayang tadi, kamu terlebih buat semayang daripada 3 jadi 4, berilah
dua sujud sahwi, lepas tu baru salam. Dia masuk semayang balik, lepas tu bagi salam. Sekali itu sebagai pengajaran, dan nak mengatakan point, kalau Nabi pun orang tegur dan Nabi ikut teguran, kenapa pemimpin tidak boleh mengikut teguran orang yang jujur? Khasnya dalam poin yang clear, ambil daripada sembahyang. Kalau sembahyang, subhanallah, dia mesti kena ikut. Kalau tak ikut itu, kita boleh muparakah dengan dia. Maknanya konsepsi yang ada dalam sembahyang itu begitu besar maknanya, sampai boleh kita tafsirkan dalam penghidupan. Dan dia berguna, cukup berguna. Kalau pemimpin boleh dengar teguran orang yang betul-betul menegur dia kerana kesilapan dia, dia perbetulkan, dia cukup agung. Jika dia melanggar juga yang ditegurkan kepadanya kerana degilnya, akhirnya dia akan berlakulah apa yang berlaku dalam seluruh kepimpinan. Okey. Tetapi tiada sunat sujud sahwi jika belum lagi bangunnya berdiri, jika yang meninggalkan tasyahud awal sampai kepada hak rukuk, atau turunnya pada yang meninggalkan kunut kerana sedikit perbuatannya tadi. Maka segala surah tersebut itu, jika imam atau yang sembahyang sendiri, maka jikalau yang sembahyang itu makmum, maka tiada tafsir lagi, hanya wajib yang kembali mengikut imamnya. Pada barang tempat imam menikah, jika perbuatan imamnya tersalah, ia mengerjakan sesuatu yang batalkan sembahyang, seperti ia qiyam, sudah betul tempat pendiriannya, maka kembali pula ia penduduknya membaca tasyahud atau sujud, ia sudah sempurna mengatakan anggota yang 7, maka kembali pula kepada kunut, maka tiada harus makmum kembali mengikut kembali beserta dengan imamnya. Hendaklah menanti berdiri imamnya jika sudah ia berdiri serta imamnya pada surah meninggalkan tasyahud awal, atau belum lagi berdiri, maka ia kembali imamnya duduk tasyahud pada ia sudah berdiri betul, wajib namun itu berdiri, jangan ia duduk beserta dengan imamnya. Itu yang kita baca tadi itu. Kalau baca begitu, mampu tak faham. Dah lah tak ada nukta, tak ada koma, moti di mana, semua mereka nak kena, tapi setiap perkataan tu ada pengajaran, nak kena pecah balik sebagainya, kita faham. Demikian lagi jika sujud imam padahal sebelum lagi tunduk sujud makmum. Demikian lagi jika sujud imam sujud padahal sebelum lagi tunduk sujud makmum belum. Kemudian kembali imam kunut, maka tiada harus itu kunut serta imamnya. Tadi nak baca kunut, walaupun makmum ini masih lagi duduk tunggu, tak mau tunduk, pasal tahu ini nak baca kunut. Tiba imam pergi tunduk sampai kepada sujud, makmum masih lagi berdiri. Tiba-tiba imam kembali semula berdiri nak baca kunut. Pada ketika itu makmum tidak boleh baca kunut dengan imam. Tinggal dah sujud, pergi tunggu sama tunggu masa sujud boleh, jika tak lama sangat, atau tunggu dalam tasyahud boleh. Itu makna dia. Maka tiada harus makmum itu kunut seimamnya, tapi wajib ia turun sujud. Lawan tokeh, ini tempat boleh lawan tokeh, biar dia baca seorang. Tapi kalau dia tahu hukum, dia tak akan bangun, dia tak akan, lepas dia tunduk sampai ke sujud dah tadi, dia tak akan bangun semula, mau ikut dia, selesailah. Kami sujud sahwi, biasalah terlupa baca kunut saja. Tapi kalau dia tunduk dah sampai ke bawah dah, 7 anggota sujud telah sampai ketika semayang dah, dia tak boleh bangun. Dia bangun juga, dia bangun seorang-seorang lah, aku tak ikut kamu dah. Okey. Maka adalah dua surah itu tiada harus makmum mengikut imamnya. Kalau imamnya tiada sunyi daripada kembalinya. Jika tersalah sebab lupanya, tiada batal semayangnya. Maka adalah orang lupa, tiada harus kita ikutkan dia. Okey. Dan jika tiada batal semayang sekalipun atau sengajanya, maka batallah itu. Tiada harus kita ikutkan dia. Bermula sujud sahwi itu 2 sujud jua. Ini senang kan? Dan jikalau banyak lupanya sekalipun, dalam semayang tu 10 kali lupa,
Dia lupa ni ialah lupa dalam rukun, lupa dalam sujud sahwi, lupa dalam kunut, lupa dalam tahiyat. Tapi jika dia lupa baca ayat Quran, dia bukan lupa rukun. Ayat Quran dia sunat sahaja. Bila tersalah baca ayat Quran ataupun lupa baca ayat Quran, orang belakang tegur, lepaskan lupa dia, yang itu tidak sunat sujud sahwi. Kan selalu berlaku, jarang berlaku. Tapi jika dia lupa baca Fatihah ataupun tertinggal ayat dalam Fatihah, dia rukun. Dia rukun. Lupa. Allah Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka alhamdulillah. Itu dia lupa rukun. Yang lupa rukun memanglah lupa yang cukup besar. Memang dia kena sunat sujud sahwi. Tapi kalau imam sampai lupa baca Fatihah, baik jadi makmum kot. Tapi lupa ayat tidak sunat. Kalau lupa rukun, tadi macam lupa di antaranya sunat ayat maka sunat. Banyak lupa sekalipun satu sahaja sujud sahwi dengan 2 kali sujud. Jangan duk faham kata kerana 2 kali lupa tadi maka 2 kali sujud sahwi 4 kali sujud lah. Baik, kalau 10 lupa dalam sembahyang tadi kerana 20 kali sujud, pensan begitulah. Okey. Jikalau banyak lupanya sekalipun, wajib ia meniatkan sujud sahwi. Dia kena niat, dia kena niat dia nak sujud sahwi. Wajib ia meniatkan sujud sahwi. Tempat masa sujud dahulu daripada salam, dahulu, dan kemudian daripada tasyahud, selepas selawat, seperti sujud sembahyang pada syaratnya. Sama lah kita buat macam sembahyang lain. Tapi yang penting kita faham dah. Sujud sahwi tempat dia di ujung sembahyang. Lepas tasyahud sampai habis selawat, sebelum salam, situlah kita sujud. Yang pertama, bangun macam biasa, sujud biasalah. Baca Rabiul Quli juga. Lepas sujud yang kedua, bacaan sama juga. Subhana man la yanamu wa la yashu. Sekali boleh, 3 boleh. Pertama, sujud Subhana man la yanamu wa la yashu. Lepas tu duduk tidak sujud Rabiul Quli sampai habis, sujud balik. Bila bangun pula itu barulah kita bagi salam. Tempat dahulu daripada salam, kemudian daripada tasyahud dan salawat seperti sujud sembahyang syaratnya dan segala sunatnya. Maksudnya sama juga, sujud itu pun kena syaratnya 7 anggota sujud, kena tempat sujud. Itu semua samalah. Sama juga kena tumakninah, semua sama. Lepas tu bacaannya subhana man la yanamu wa la yashu. Maka jika memberi salam dengan sengaja, luputlah sujudnya. Dia tahu dah dia lupa tadi. Di akhirnya dia sepatutnya sujud sahwi. Lepas tu dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Apa kono imam ini? Salam yang pertama tu rukun. Kalau yang kedua tu sunat hai'ah. Apa guna dia? Gunanya kalau kita dalam konteks lain, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kentut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guana gak mau dah habis semayang dah. Batal pada ketika itu semayang sudah sah. Kalau anda bagi salam juga lepas terkentut tadi itu, makna ada masuk dalam semayang balik. Pasal salam yang kedua sunat hai'ah. Sunat salam semayang. Maka haramlah berbuat demikian kerana kita masuk semayang balik waktu kita tidak ada wuduk. Sebab tu di sini kata. Sebab tu yang pertama itulah yang dipanggilkan rukun. Salam kanan sahaja yang rukun. Kiri tidak rukun. Semayang jenazah, mazhab kita, pegangan kita Syafi'i,
kita bagi salam dua, satu sebelah kanan jenazah, satu kanan, satu kiri. Tapi dalam Hanbali, kita semayang di Mekah, Madinah, Assalamualaikum warahmatullahi, cabut, dia sebelah saja. Sebab kita dah biasa dua. Tapi bila imam buat satu, kita pun satu juga. Imam buat dua, kita buat dua. Kalau kita imam, kita semayang berimam dengan dia, dia semayang salam sekali sahaja, kita buat dua kali, kita lawan tu, okey? Sama dengan cerita ulang banyak kali dah, kita semayang imam yang tidak baca kunut, kita tidak baca kunut pasal ikut imam wajib. Kalau kita baca kunut, kita baca yang sunat, kita meninggalkan yang wajib. Dia belaga ketika itu di antara wajib dengan sunat. Kaedah dalam semayang, belaga sunat dengan wajib, buat yang wajib dengan yang sunat. So mengikut imam tu dia wajib. Dia tunduk, kita tunduk. I'tidal, sujud, kita sujud. Lepas tu ada orang kata, Ustaz, ada dan, Ustaz tu, dan. So, imam bagi peluang kita baca kunut. Lah, ambil di mana imam bagi peluang tu? Tu imam tu dah kata baca kunut bid'ah. Bagi peluang pula kita. Dah. Dia tak bagi peluang. Memang dia pegang dengan hukum dia. Dia tu saya dah sebut dah, style ilmuwan yang di sekitar Hijaz, Mekah itu, dia kira yang dibuat sahaja betul, yang lain kesemua tak betul jika tidak sama dengan dia. Yang tidak betul tu memang dihukum bid'ah saja. Yang timbul sok khabar baru ni tu, yang mufti di utara baru jadi mufti, dia jadi imam semayang, dia bagi salam, tengok orang sapu muka, kerja bid'ah, sapu muka lepas semayang. Jadi isu. Isu kan? Lepas semayang sapu muka bid'ah. Tu saya sebut dulu. Baik, seorang lepas semayang sapu pungkok, nak kata apa? Seorang lepas semayang korek tak hidung, nak kata apa? Seorang lepas semayang sapu lutut, nak kata apa? Ya, bukan isu. Tapi yang itu nak jadi masalah. Tetap jadi masalah. Pasal sapu muka lepas semayang. Okey. Sebab tu soal tadi tu, bila imam tidak buat, makmum tidak buat, selagi dia tidak buat itu tidak menyalahi rukun. Kalau imam sampai tinggal takbir ihram, tak boleh lah sebagai rukun. Imam tak baca Fatihah, tak boleh lah. Tapi yang dia tinggal itu yang dikhilafkan antara sunat dengan tidak sunat, bukan antara bid'ah dengan tidak bid'ah. Takkan Islam sampai ke peringkat kerana nak baca kunut masuk neraka apa? Hadis kunut sahih dua-dua. Hadis Abu Hurairah sahih, hadis sahih Abu Hurairah. Nabi baca kunut sampai akhir Nabi wafat, sahih. Hadis Anas mengatakan bahawa Nabi tinggal membaca kunut sebelum akhir hayat. Sahih. Orang tak petikai kan? Maknanya baca boleh, tak baca boleh, selesai. Tapi tak sampai ke situ. Itu saya katakan benda macam ni lah yang jadi masalah. Okey. Maka jika memberi salam dengan sengaja luputlah sujudnya, tiada dapat lagi ia sujud kemudian daripadanya, atau lupa dan panjang perceraiannya, demikian juga tiada dapat lagi ia sujud, atau hampir perceraiannya. Perceraian maksud dia di antara dia bagi salam dengan dia balik semula ke sujud sahwi tu, dia sama ada pendek masa dia ataupun panjang masa dia. Dia tengoklah apa. Jika memberi salam dengan sengaja luput sujud, dia tiada lagi sujud kemudian, atau lupa
dia lupa. Dan panjang, antara lupa tu panjang sangat, tiada dapat lagi sujud, atau hampir percaya sekejap sangat, maka sunat sujud sahwi. Maknanya kalau dia terlupa, dia boleh balik semula kepada sembahyang. Sujud sahwi boleh. Kalau dia buat dengan sengaja, dia memang dia ingat, dia lupa, dan dia tak mau sujud sahwi dengan sengaja, lepas itu, lepas bagi salam dah tu, teringat juga nak sujud sahwi balik. Kalau dia terlupa, dia boleh balik semula. Kalau tak panjang sangat masa di antara salam dengan dia buat balik tu, jika dia terlupa. Kalau tak terlupa, tak boleh buat. Pendek pun masa pun tak boleh, panjang pun tak boleh, kerana sujud sahwi disunatkan kepada yang lupa sahaja. Jika sujud ia, okey, dan bila sujud ia, jadilah ia kembali kepada sembahyang, maka wajib mengulangi salam lain. Maka dia, kalau dia kembali semula kepada sembahyang lepas dia tinggal tadi itu, dia kena wajib, kena buat lain, kena mengulangi salam lain. Salam lain salam rukun lah, sedangkan yang sujud sahwi sunat saja. Kalau dia tadi balik semula, kena buat lain, kena buat semula, maknanya kena bagi salam pertama balik. Apabila berhadas, nescaya batal sembahyangnya. Ini poin yang boleh pegang. Kalau orang yang telah terlupa tadi untuk sujud sahwi, dia dah bagi salam dah, dia lupa, maka sepatutnya habislah. Ketika dia lupa juga yang tu, tadi lupa kunut, dia lupa sujud sahwi pula, dia boleh balik semula kepada sembahyangnya, dia masuk balik, dia sujud sahwi balik, lepas tu bagi salam. Tapi kalau dia berhadas pada ketika itu, batal ayat sembahyang pada ketika itu, maka terbatallah seluruh sembahyang dia, kerana dia pada ketika itu berada dalam sembahyang semula. Itu yang dipegang. Dan adapun sunat yang dituntut dahulu daripada masuk